kesempurnaan diri yang sesuai dengan martabat kita, iaitu martabat kehambaan ataupun ubudiyah. Di antara jalan yang disyorkan oleh para ulama kita ialah dengan kita menghayati nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dari perspektif yang sesuai dengan kedudukan kita sebagai hamba. Kita tidak akan mampu, mustahil kita menjadi Tuhan, tapi kita boleh menghampiri Allah Ta'ala dan juga menghampiri kesempurnaan sebagai hamba Allah Ta'ala. Jadi hari ini bahagian hamba dari nama Allah Ar-Razzaq. Di antara nama Allah Ta'ala adalah Ar-Razzaq. Daripada perkataan Ar-Rizq, iaitu Ar-Razzaq memberi makna Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah zat yang melimpahkan rezeki, senantiasa memberi rezeki kepada makhluk. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam satu ayatnya, wa ma min dabatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada dari satu pun haiwan yang melata di atas muka bumi ini melainkan atas Allah lah rezekinya. Dalam makna Allah menjamin rezekinya. Jadi bagaimana untuk kita mengambil atau mencontohi nama Allah Ta'ala Ar-Razzaq ini? Puncak bahagian hamba dari nama ini, apa yang dapat kita ambil penghayatan untuk tazkiyah daripada nama ini, puncaknya kata Imam Al-Ghazali ada dua perkara. Salah satunya ialah mengetahui hakikat nama ini. Kita mengetahui hakikat nama ini, iaitu bahawa tidak ada yang berhak menyandang nama ini kecuali Allah. Maknanya tidak ada yang boleh memegang atau memakai title Ar-Razzaq, Tuhan yang maha memberi rezeki, melainkan Allah Ta'ala sahaja. Sehingga dia tidak akan menunggu rezeki kecuali darinya. Yakni apabila kita memahami hakikat ini, kita tidak akan menunggu rezeki melainkan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tidak mengharap rezeki kepada makhluk, sebab nama Allah Ar-Razzaq itu mengisyaratkan kepada kita, mengajar kita bahawasanya segala rezeki adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tidak bertawakal dalam urusan rezeki kecuali kepadanya, kepada Allah. Bila kita memahami hakikat Allah Ta'ala sebagai Ar-Razzaq, maka tidak ada sebab untuk kita bertawakal dalam pencarian rezeki kepada selain daripada Allah Ta'ala. Kita berikhtiar mengikut kemampuan kita, tapi hati kita, kerana tawakal ini dia adalah sifat bagi hati. Kita berikhtiar sebagaimana yang diperintahkan Allah, tapi pergantungan hati kita bukan kepada yang lain melainkan kepada Allah Ta'ala. Rezeki minallah, rizq minallah. Saya berkata, Syekh Sayyid Hawa, dia mengulas lanjut. Kerana dalam kurungan, dalam buka kurungan untuk kurungan itu adalah daripada pengarang, bukan daripada Imam Al-Ghazali. Kata dia, saya berkata, sesuai dengan kadar keyakinannya bahawa manusia hanya merupakan perantara bagi sampainya rezeki Allah kepada hamba. Jadi manusia ni tak lebih daripada perantara. Kita ada majikan. Jangan ingat bahawasanya majikan kita lah yang beri rezeki. Bukan. Majikan kita itu hanya perantara saja. Ada orang miskin datang minta sedekah kepada kita. Jangan ingat bahawasanya dengan kita memberi bermakna kita memberi rezeki kepada dia, bukan. Kita hanya perantara sahaja. Sesuai dengan kadar keyakinannya bahawa manusia hanya merupakan perantara bagi sampainya rezeki kepada hamba, maka sebanyak itu pula bahagiannya dari nama ini.
Jadi sejauh mana kefahaman kita terhadap hakikat manusia ini hanya perantara, maka itulah ilmu yang kita dapat. Jadi manusia yang menganggap bahawasanya majikan dia lah pemberi rezeki, pemerintah lah yang memberi rezeki, maka dia terhalang daripada ilmu Allah Ta'ala Ar-Razzaq, ataupun daripada penghayatan terhadap nama Allah Ta'ala Ar-Razzaq. Bisa jadi para pemimpin kamu, bisa jadi pada pemimpin kaum muslimin yang berinfak dan berbuat baik dengan niat yang benar merupakan orang yang paling banyak mendapat bahagian dari nama ini. Dan boleh juga difahami, kata dia, daripada nama Allah Ta'ala Ar-Razzaq ini, iaitu dengan kita juga menjadi pemurah seperti Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah sentiasa murah dengan rezekinya. Sebab itu sebagian mufassir, di antaranya Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil wa Mahasinut Ta'wil, dia mentafsirkan Ar-Rahman dengan Ar-Razzaq, iaitu Tuhan yang pemurah dengan rezeki di dunia. Tidak kira Islam, tidak kira kafir, tidak kira yang beriman ataupun yang taat ataupun yang berdosa, semuanya diberi rezeki oleh Allah kerana rahmatnya luas. Di dunia ini rahmat Allah Ta'ala luas. Tapi Ar-Rahim adalah rahmat Allah yang khusus. Sebab itu diterjemah dengan pengasih. Ar-Rahman yang maha pemurah, ini pemurah dengan rezeki. Ar-Rahim yang maha pengasih, iaitu kepada orang beriman. Dia pemurah kepada semua, tapi kasih hanya kepada orang-orang beriman, iaitu rahmat yang khusus. Jadi mengenangkan, menghayati nama Allah Ta'ala Ar-Razzaq yang sentiasa murah dengan rezeki, maka kita pun cuba untuk menjadi orang yang pemurah. Selagi kita dapat membantu orang lain, kita bantu. Selagi dapat kita beri sumbangan, kita beri sumbangan. Kemudian yang berikutnya, bahagian hamba dari nama Allah Al-Fattah, sesuai dengan tuntutan ubudiyah. Jadi bagaimana kita nak meniru, nak berakhlak dengan nama Allah Ta'ala Al-Fattah pula. Al-Fattah daripada perkataan Al-Fath, iaitu buka. Ya, Tuhan yang sentiasa membuka pintu hidayah kepada hamba-hambanya. Tuhan yang sentiasa memecahkan masalah yang belenggu hamba-hambanya. Itu Al-Fattah. Lidahnya menjadi pembuka berbagai problematika dan pengetahuannya menjadi pembantu untuk menyelesaikan berbagai perkara agama dan dunia yang dihadapi manusia. Jadi Al-Fattah di sini kalau lihat pada penguraian Imam Ghazali ini, makna memberi Tuhan yang membuka masalah. Al-Fattah yang menyelesaikan, yang menjadi kunci, yang memberi kunci kepada manusia untuk menyelesaikan segala problem, segala masalah mereka. Jadi begitulah juga kita letakkan diri kita ini, percakapan kita, perbuatan kita ini menjadi penyelesai, pembuka jalan kepada orang lain. Yasbira ayassir al-abdu bihaisu yanfatihu bilisani maghaliqul mushkilat. Jadi dengan ucapan dia itu, orang nampak jalan. Terbuka pintu hati manusia ataupun terbuka jalan penyelesaian. Dan begitu juga wa an yatayassara bima'rifatihi ma ta'suru 'alal khalq. Dengan ilmu yang dia ajarkan, memudahkan orang untuk menghadapi perkara yang sukar. Dia tidak suka menyulik-nyulikkan orang lain. Percakapan dia itu
yang sukar menjadi senang. Dia terbuka, nampak jalan. Ya. Sehingga dia tidak akan menunggu. Okay. Saya berkata, ditambah pula oleh pengarang kitab kita ini, Syekh Hawa, kata dia di antara bahagian hamba, apa yang dapat diambil oleh hamba daripada nama Allah Ta'ala Al-Fatah ini ialah apabila menghadiri suatu majlis, ia bisa membuka hati orang lain untuk menerima kebaikan. Ini makna Al-Fatah dengan makna ia membuka pengetahuan kepada manusia untuk mengetahui yang baik. Jadi betul juga seorang yang beriman, kita sendiri bila masuk dalam majlis, kita majlis, diminta berkongsi pandangan dan sebagainya, maka dengan kehadiran kita itu membuka hati orang lain untuk menerima kebaikan dan membuka wawasan mereka sehingga menambah ilmu pengetahuan dan istiqamah. Apabila menulis, ia dapat membuka pintu-pintu berbagai kewajipan dan sunnah. Ya, mana dia membentangkan kepada manusia kewajipan, sunnah Nabi, ya, dan memperingatkan manusia tuntutan-tuntutan ilahi, ya, yang tidak diketahui dan terlupa. Ya, kadang-kadang orang tak tahu, dia bagi tahu. Kadang-kadang orang terlupa, dia ingatkan. Jadi dia membuka, dia panggil. Ya, dia membuka ruang pengetahuan, ruang ingatan kepada manusia. Bila diminta pendapat tentang sesuatu, ia membukakan berbagai pintu kebaikan yang dapat ditempuh. Apabila menghadiri pertemuan untuk membahas berbagai persoalan kaum muslimin, ia membukakan berbagai pintu kebaikan untuk pengamalannya. Bagaimana untuk menyelesaikan masalah kaum muslimin, apa yang sepatut diamalkan, apa yang sepatut dilakukan, langkah yang patut diambil, maka dia membuka dengan idea-ideanya itu memberi pencerahan. Ia menjadi pembuka kebaikan dan penutup segala keburukan. Ya. Kalau keburukan pula dia tutup. Ya. Ketika mana orang bahaskan dalam tentang keburukan orang lain, dia memperingatkan, jangan itu mengumpat, diharamkan oleh syarak. Di antara bentuk pembukaan terpenting yang diambil dari nama Allah Al-Fatah ialah seorang hamba menjadi perantara, ya, untuk terbukanya mata hati kepada Allah. Makna dia tu, kewujudan dia itu, dengan ilmu dia, dengan nasihat dia, dengan dakwah dia, terbuka pintu hati manusia, ya, untuk melihat kebesaran Allah, ya, untuk menghayati syariat Allah dan juga untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bahagian hamba dari nama Allah Al-Alim. Alim yang maha mengetahui sesuai dengan tuntutan ubudiyah. Mengambil ilmu secara optimal. Ayakhudhu bi'aqsahu. Mana Tuhan yang maha mengetahui. Kita belajar daripada nama Allah Tuhan maha mengetahui ini, kita juga ingin menjadi seorang yang sentiasa berilmu. Jadi sebab itu dia kata dia kena ambil ilmu secara optimal. Sejauh mana yang kita mampu belajar, kita belajar. Sehingga tidak merasa cukup dengan sebutan alim, berpengetahuan, alim, berpengetahuan, tetapi meningkatkan ilmunya sehingga mencapai tingkatan alim, iaitu berpengetahuan luas, atau al-alamah, ya, yang menguasai berbagai bidang ilmu. Maka ubudiyah dalam ilmu menuntut agar ia menguasai berbagai fardu ain dan mendalami salah satu fardu kifayah. Yang paling mulia di antaranya adalah ilmu-ilmu agama. Jadi peringkat mula dia selesaikan dulu ilmu fardu ain, dan setelah itu dia pilih daripada ilmu fardu kifayah apa bidang yang dia nak ceburi, ya, untuk berkhidmat pada agama dan kaum muslimin, dan yang paling baik adalah dia pilih mana-mana satu daripada bidang ilmu agama. Sekalipun semua ilmu yang diperlukan untuk memakmurkan dunia atas dasar agama merupakan fardu kifayah, tetapi kaum muslimin harus menekuninya.
Jadi walaupun fardu kifayah, jangan anggap kata tak apa itu bukan fardu ain, fardu kifayah saja, tidak. Kita mesti ada bahagian kita sendiri untuk menyelesaikan salah satu ilmu fardu kifayah. Karena maksud fardu kifayah ni adalah ilmu yang wajib dilaksanakan dalam masyarakat. Sekira-kira kalau ada sebahagian daripada anggota masyarakat menceburinya, akan menggugurkan tuntutan dan juga dosa dari yang lain-lain. Kemuliaan hamba juga ditentukan oleh ilmu yang dipelajarinya kerana ia termasuk sifat Allah. Sifat Allah adalah alim, bermakna Allah menyukai orang yang berilmu. Bahkan dalam Quran cukup banyak ayat-ayat yang menyentuh tentang ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan juga orang yang dikurniakan ilmu dengan darjat-darjat ketinggian. Tetapi ilmu yang paling mulia adalah ilmu yang hasil pengetahuannya paling mulia. Sedangkan pengetahuan yang paling mulia ialah tentang Allah. Lagi mulia ilmu, lagi mulia maklumat, itu lagi mulialah ilmu itu. Tidak ada yang lebih penting daripada Allah, yang lebih mulia daripada Allah. Maka ilmu yang paling penting, yang paling mulia adalah tentang Allah Ta'ala. Sebab itu Al-Imam Malik bin Dinar, seorang tabi'in, dia pernah menyebutkan bahawa ramai manusia yang mati, yang berpisah dengan dunia tanpa pernah merasai nikmat yang paling lazat di atas muka dunia ini. Apabila ditanya kepada dia, nikmat apa itu wahai Malik bin Dinar, kata dia, ma'rifatullah, iaitu nikmat mengenal Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, ma'rifatullah merupakan pengetahuan yang paling utama. Ini ada 3 pengetahuan yang paling utama dalam hidup kita ini. Ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul din. Mengenal Allah, mengenal Rasul dan juga mengenal agama. Demikian pula mengetahui jalan yang dapat mendekatkan hamba kepada Allah. Itu juga ilmu yang penting. Dan atau perkara yang dapat memudahkan pencapaian kepada ma'rifatullah dan kedekatan kepada Allah. Itu semua ilmu-ilmu yang penting. Kalau Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Jawahirul Quran, kata dia ada 2 ilmu yang penting. Yang pertama ilmu mengenal Allah dan ayat-ayat Quran yang mengajar manusia mengenal Allah, dia istilahkan dengan ayat jawahir. Yang keduanya adalah ilmu mengenal jalan menuju Allah. Bagaimana untuk kita istiqamah berada di atas jalan menuju Allah Ta'ala. Itu diistilahkan ayat-ayat durar, ayat-ayat mutiara. Jadilah hidup kita ini kita kenal Allah. Yang kedua, melalui jalan yang menyampaikan kita kepada keredaan Allah Ta'ala. Semua pengetahuan yang keluar dari kerangka ini tidak memiliki banyak kemuliaan. Mana yang lain daripada itu, kuranglah kemuliaan dia. Mulia juga tapi kurang. Seberapa luas manusia mengetahui bagai hal, maka sebanyak itu pula dia mengambil bahagian ilmu. Jadi lagi banyak kita pengetahuan kita, maka lagi banyaklah keuntungan yang kita dapat daripada ilmu. Kerana ilmu ini suatu, sebagaimana Sayyidina Ali menyebutkan, ilmu lebih bernilai daripada harta. Kerana itu Allah menyebutkan kemuliaan Nabi Adam AS, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan dia ini Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Allama. Allah mengajar ilmu tentang nama-nama sekalian yang ada di alam bawah ini. Apabila Allah mengurniakannya suatu ilmu dari ilmu laduni, maka hal itu merupakan bahagian besar dari nama Allah Al-Alim. Sebagaimana dalam surah Al-Kahfi. Ilmu laduni. Min ladunna ilma. Wa atainahu, dan kami kurniakan kepadanya, yakni kepada Khidir, min ladunna ilma. Ilmu dari sisi kami. Mana ilmu yang tidak boleh diajar oleh manusia. Hanya boleh diajar oleh Allah Ta'ala. Iaitu yang kita dapat dengan taqwa. Bila kita bertakwa kepada Allah,
maka Allah akan mewariskan kepada kita ilmu yang tidak diwariskannya pada orang lain. Ilmu yang paling berbahaya adalah ilmu yang menghalangi akhirat. Mana ilmu duniawi yang menyebabkan manusia meninggalkan akhirat atau menjauh daripada akhirat. Itu ilmu yang bahaya, yang tak boleh dipelajari. Tapi dalam dunia hari ini, itulah ilmu yang paling banyak sekali. Ilmu-ilmu keduniaan, keseronokan, hawa nafsu, okay, yang menjauhkan manusia daripada akhirat. Sebab itu anak-anak kita rosak pada hari ini kerana banyak masa mereka dengan handphone, dengan handset dan dengan hiburan. Dan mereka tidak ada masa dengan Quran, tidak ada masa untuk bersimpuh di hadapan guru menuntut ilmu. Jadi menyebabkan mereka semakin jauh. Jadi menjadi tanggungjawab kita lah untuk mengembalikan anak-anak kita kepada paksi tauhid, paksi iman, dan paksi kesalihan. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Dalam Quran, ya'lamuna zahir min hayati dunya wa hum an akhirati hum ghafilun. Jadi kita jangan kena pastikan diri kita tidak berada dalam kelompok tersebut. Sedangkan musibah paling berbahaya yang menimpa para ulama dunia adalah keterpedayaan, al-ghurur. Terpedaya. Bahkan orang alim sendiri pun masih lagi terpedaya. Qala innama utitu ala ilmin indi. Sebagaimana Qarun mengucapkan, sesungguhnya aku diberi harta ini kerana ilmu yang ada padaku. Sepatutnya ilmu menjadikan dia tawaduk. Tapi yang berlaku sebaliknya, ilmu yang menjadikan dia lupa diri, dia lupa daratan. Jadi sebab itu dalam menuntut ilmu ini, kita ingin mendapatkan maklumat yang bawa kita pada mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal agama. Kerana kita tahu, kita yakin bahwasanya ilmu-ilmu inilah yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Jadi insya-Allah nanti kita akan sambung lagi bacaan kita. Mudah-mudahan diberi berkat oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.